Okey, saya ada satu pesanan yang amat mustahak, penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya ingin menasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan ada menerima sebarang link, ada berurusan dalam mana-mana media sosial, tuan-tuan lihat iklan untuk beli barang, apa-apa barang lah, servis maid ke, perkhidmatan ke, barang-barang perabot ke, ataupun makanan-makanan di dalam media sosial anda, yang mana untuk urusan pembelian itu anda dikendaki menekan link. Biasanya kat bawah tu dia ada satu link, dalam bahasa Melayu diorang panggil pautan lah. Link ni dia ada macam-macam jenis, macam-macam bentuk, macam-macam huruf dan nombor yang tertera. Okay, sebelum ni saya pernah kongsikan satu video yang mana semua link yang ada tertulis huruf APK anda jangan tekan. Kali ni saya nak kongsikan kepada anda, bukan hanya link yang ada tertulis APK saja, tetapi link-link lain yang anda dapat, yang anda terima, yang anda lihat dalam media sosial, anda jangan tekan. Saya juga pernah kongsikan satu video yang mana ramai orang menerima satu mesej jemputan kahwin, yang mana setiap orang yang dijemput itu ataupun penerima mesej itu dikendaki menekan link itu untuk membuat reservation kononnya, ataupun memaklumkan kehadiran, ataupun tuan-tuan dan perempuan tak kenal pun si penghantar mesej itu, tapi tuan-tuan dan perempuan nak sahkan bahawa individu yang berkahwin tu tuan-tuan dan perempuan kenal ataupun tidak, tuan-tuan dan perempuan terpaksa tekan link itu. Itu merupakan salah satu cara bagaimana skamer akan masuk ke dalam handphone tuan-tuan dan perempuan setelah tuan-tuan dan perempuan menekan link itu. Dengar macam tak bahaya, dengar macam biasa je, sekadar masuk dalam handphone. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan, akibat daripada tuan-tuan dan perempuan menekan link itu, skamer itu akan duduk di dalam handphone tuan-tuan dan perempuan, yang mana skamer itu boleh melihat, boleh membaca, boleh merekodkan ataupun boleh mengambil alih handphone tuan-tuan dan perempuan itu, seolah-olah handphone itu berada di hadapan mereka. Mereka boleh buka segala apa yang tuan-tuan dan perempuan simpan di dalam handphone tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang orang tak boleh ingat maklumat perbankan online, tak boleh ingat password, tak boleh ingat username, tak boleh ingat macam-macam maklumat-maklumat sulit, anda letak dalam note, betul tak? Skamer ini yang dah masuk dalam handphone anda, dia boleh baca segala-galanya yang anda simpan dalam handphone anda, yang anda pernah rekodkan dalam handphone anda, segala mesej anda, segala transaksi yang pernah anda buat, semua sekali dia boleh tengok. Gambar, video, semua dia boleh dapat. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan, sangat bahaya. Dia punya dahsyat tu sampai ke tahap semua media sosial tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam handphone tuan-tuan dan perempuan, dia boleh ambil alih dan dia boleh kontrol media sosial tuan-tuan dan perempuan. Yang lagi best ni, setiap handphone yang ada ni, apa ni, kamera video ni kan, dia boleh tengok melalui handphone tuan-tuan dan perempuan itu setiap pergerakan tuan-tuan dan perempuan. Katalah tuan-tuan dan perempuan nak tidur, letak handphone ni di atas meja, dia boleh nampak apa yang tertera melalui kamera ini. Ingat, dia boleh nampak. Tuan-tuan dan perempuan berjalan, pergi ke mana-mana shopping mall, bergerak sambil pegang handphone, dia boleh nampak pergerakan dan dia boleh nampak apa objek yang dilihat melalui ini, walaupun tuan-tuan dan perempuan tidak tekan pun button untuk rekod, untuk tengok. Dahsyat tuan-tuan dan perempuan, bahaya. Setiap link ini mereka akan sasarkan pengguna-pengguna handphone yang menggunakan Android. So kepada anda semua, berhati-hati. Handphone anda bukan lagi menjadi rakan anda, tetapi boleh menjadi musuh anda yang boleh mengakibatkan duit dalam akaun anda berpuluh ribu, beratus ribu hilang. Yang lebih dahsyat, segala rahsia di dalam handphone anda, skamer boleh baca, boleh copy,
dan boleh lihat semua sekali. Nasihat saya, jangan tekan sebarangan link. Be smart, stay alert. Okey, soalan daripada seorang sahabat kita. Dia tanya, nombor telefon dia kena hack dengan scammer melalui WhatsApp. Okey, ni kita cerita pasal WhatsApp. Okey, semua data termasuk IC dan gambar disebar pada media sosial, family diugut. Pertama sekali, apa yang harus awak lakukan adalah semua pengguna-pengguna WhatsApp, anda pergi kepada bahagian setting. Ni first sekali. Nak elakkan daripada orang lain ambil alih kan? Okey. Pergi ke bahagian setting. Okey, dekat setting tu awak pergi kepada bahagian account. Dah tekan account, awak pergi kepada two-step verification. Tekan two-step verification, awak masukkan awak punya password awak. Ingat password ni harus ingat. Jangan lupa. Sebab kalau lupa, awak memang dah tak boleh masuk dah. Ingat password. Sebelum awak buat tu, awak ingat nombor apa yang awak nak set kat situ. Dan bila kita cakap pasal password ni, pastikan password tu janganlah tarikh lahir awak. Elakkan meletakkan password tarikh lahir. Elakkan meletakkan password yang mudah orang teka. Satu-satu. Dua sampai habis. Kosong sampai habis. Macam tu. So, saya nasihatkan kepada anda, setkan WhatsApp anda supaya tidak boleh dihack atau diambil oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika anda diugut, nasihat saya, anda abaikan, ignore sahaja. Pergi ke mana-mana balai polis terdekat untuk buat covering report. Cover. Just in case. Kod lah ada orang lain salah guna gambar awak. Okey? Untuk tujuan-tujuan penipuan yang lain. Buat covering report. Alright? Untuk ugutan yang awak terima, saya nasihatkan sebelum ni dalam video-video saya, setiap apa ugutan yang awak terima, setiap apa dakwaan yang awak terima, yang tak ada kena-mengena dengan awak, tak ada kena-mengena, awak abaikan sahaja. Jangan layan, jangan respon. Dia ugut tu untuk tujuan apa? Sebenarnya, dia nak datangkan ketakutan dan panik. Bila awak takut dan panik, awak akan buat satu keputusan yang kurang rasional. Apa keputusan kurang rasional? Awak akan ikut arahan dia. Dia akan menyamar apa saja. Ingat, dia akan menyamar apa saja. Scammer ni dia akan menyamar. Kerja dia menyamar je. Ingat menyamar. Maknanya dia boleh jadi ASP Rahmat, dia boleh jadi polis, dia boleh jadi mahkamah, boleh jadi bank, dia boleh jadi LSDN dan sebagainya. So, kena ingat, apabila awak takut dan panik tu, apa yang patut awak buat? Awak jangan respon. Tindakan yang bijak harus awak lakukan adalah, dia kan akan menyamar siapa-siapa yang dikatakan tu. Dan dia pun akan menuduh awak buat kononnya terlibat tu, terlibat ni. Apa awak perlu buat? Awak semaklah dengan agensi yang dia menyamar tu. Kalau dia menyamar polis, semak dengan polis. Dia menyamar LSDN, semak LSDN. Dia menyamar bank, semak dengan bank. Yang paling mudah, kalau tak ada kena-mengena dengan awak, ini paling mudah sekali. Ini mudah. Saya dah fikirkan untuk awak dah. Tak ada kena-mengena dengan awak kan? Abaikan saja. Itu merupakan panggilan atau mesej daripada scammer. Ingat, jangan layan, jangan respon.